Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini diizinkan Allah sekali lagi kita untuk meneruskan usaha kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Kita ni memang Allah jadikan untuk menjadi hamba-hambanya. Dalam Quran Allah sebut, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan patuh kepada aku, untuk taat kepada aku, untuk mengikut apa yang aku perintah dan meninggalkan apa yang aku larang. Itu sebab Allah jadikan kita. Sebab Allah tak nak jadikan kita pun. Allah jadikan kita ni semata-mata untuk menjadi hamba Allah. Dan hati kita pun setuju untuk menjadi hamba Allah. Kalau orang panggil kita, wahai hamba Allah, adakah kita marah? Tak ada marah. Hati kita seronok kita menjadi hamba Allah. Walaupun ada di antara kita ni, ada yang tak pernah sembahyang, ada yang tak tahu baca Quran, ada yang tak pernah puasa Ramadan. Orang jenis itu pun kalau kita panggil dia sebagai hamba Allah, dia akan rasa sejuk saja. Sedap, seronok dia. Kerana dia, hati dia setuju untuk menjadi hamba Allah. Sepakat dengan mengapa Allah jadikan kita ni untuk menjadi hamba-hambanya. Orang yang menjadi hamba Allah, yang Allah iktiraf sebagai hambanya, itulah dia orang-orang yang Allah nak anugerahkan dengan syurga. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku, kata Allah. For my slaves, I have prepared for them. Aku sediakan bagi mereka itu dalam syurga itu. Apa disediakan dalam syurga? Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mala ainur ra'at, cantiknya, lawanya, eginya, menawannya, menariknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, sedapnya, merdunya, lazatnya.
wala khatara ala qalbi bashar. Dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak boleh. Kalau nak cerita bayang pun tak erti kita nak bayang nikmat syurga ya. Itu Allah sediakan untuk mereka-mereka yang Allah iktiraf sebagai hamba-hamba-Nya. Dalam Quran ada Allah sebut, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai mereka-mereka yang termasuk dalam golongan nafsul mutmainnah, atau dalam tafsir yang lain kita wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwanya tenang dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu semua kepada Allah dengan keadaan redha dan diredai. Kita redha nak berjumpa dengan Allah, Allah meredha untuk menerima kedatangan kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Ya Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba-Nya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. You are now my servants, kata Allah. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba-Nya, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Siapa tak nak dengar? Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itulah dia orang yang benar-benar merdeka. Kita baru lagi menyambut merdeka 31 Ogos dulu. Kemudian minggu sudah kita menyambut Hari Malaysia. Juga bersempena dengan merdeka. Kita dah merdeka, kita menubuhkan Malaysia. Orang yang merdeka ialah orang yang hanya menjadi hamba Allah. Dia tidak menjadi hamba yang lain daripada hamba Allah. Dia tidak menjadi hamba hawa nafsu. Dia tidak menjadi hamba syaitan. Dia tidak menjadi hamba dunia. Dia tidak menjadi hamba harta. Dia tidak menjadi hamba kedudukan. Dia tidak menjadi hamba pangkat dan lain-lain selain daripada Allah Taala. Apabila dia menjadi hamba Allah, itulah dia sebenarnya orang yang merdeka. Dalam dunia ni mana ada merdeka pun. Kita ni sentiasa menjadi hamba Allah, mana ada merdeka. Sebab itu orang beriman dalam dunia ni sebagai penjara baginya. Nakkan syurga dunia ni jadi kapio. Kapio semua boleh buat. Makan apa nak makan, pakaian nak macam mana nak pakaian, pakai. Apa nak buat lah. Nak mencuri boleh, nak merompak boleh, nak berzina boleh, nak minum arak boleh. Itu orang kapio. Sebab itu kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Orang kafir syurga dunia ni. Apa nak minum, minum dah. Apa nak makan, makan dah. Nak pakai macam mana, pakai dah. Nak buat apa pun buat dah. Orang yang merdeka, dia hanya menjadi hamba Allah. Hendakkan betul-betul merdeka, jadikan diri itu sebagai hamba-hamba Allah. Dan sebab itu juga Allah dah lengkapkan Islam ni. Supaya apa saja kita ikut, mesti ikut cara Islam. Tak ada satu pun yang tertinggal dalam Islam. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Kerana apabila kita buat lain daripada cara Islam, Allah tak terima. Mana tahu? Allah kabul dalam Quran. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, apa saja kita buat mesti ikut Islam. Kalau kamu buat lain daripada Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti kamu tergolong atau mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi kalau tak nak rugi, ikut Islam dalam apa segala aspek kehidupan. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam, ekonomi ikut ekonomi Islam, perjuangan ikut perjuangan Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Allah will reject. Bila ikut Islam baru Allah terima. Dan sebab itu juga Allah dah lengkapkan Islam ni. Kerana Allah perintahkan dia ikut Islam, maka Allah lengkapkan Islam ni.
Tak ada satu yang tertinggal dalam Islam. Apa saja mesti ada dalam ajaran Islam. Allah dah isytihar bahawa Islam ni agama yang lengkap. Mana tahu? Allah kabul Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Apa katanya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Allah ada sempurnakan Islam tu. Apa saja dalam hidup ni ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai besar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat aku dah terlalu banyak dah. Cukup dah. Tak perlu dia nikmat-nikmat lain. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Yang Allah redha hanya Islam saja, yang lain Tuhan tak redha. Jadi sebab itu kita kena ikut Islam. Bila ikut Islam betul-betul, baru merdeka. Baru namanya merdeka. Kalau masih lagi ikut syaitan, masih lagi ikut nafsu, masih lagi ikut nakkan dunia dan sebagainya, itu belum merdeka lagi. Labun aja. Jerit merdeka, merdeka, tapi sebenarnya tak merdeka. Orang yang merdeka ialah orang yang sentiasa menjadi hamba-hamba Allah. Itu yang merdeka betul, ya. Baru layak. Alright. Dan Allah datang dengan Quran. Quran itu memandu kita untuk hidup syariat Islam. Sebab itu kita kena faham Quran tu. Quran tu di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasulullah, ialah Quran, ya. Di antara lain banyak juga. Pada Nabi Musa diturunkan Taurat, pada Nabi Isa diturunkan Injil, pada Nabi Daud diturunkan Zabur. Juga itu juga pada Nabi-Nabi yang lain diturunkan berbagai-bagai suhuf. Berbagai-bagai risalah-risalah. Ada 114 buah semuanya. Semua itu mengandungi arahan-arahan supaya kita hidup cara Islam. Ikut Islam benar. Lebih-lebih lagi Al-Quranul Karim. Yang lain tu kita kena yakin saja bahawa itu ada risalah dari Allah Ta'ala. Allah perintahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengikut keadaan masing-masing, ya. Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, Zabur untuk Nabi Daud, dan juga kita suruh kepada Nabi-Nabi yang lain, Nabi Adam dan sebagainya, Nabi Idris, Nabi Syekh dan sebagainya. Ada kitab-kitab. Kita kena yakin bahawa kitab-kitab itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma tak wajib belajar. Kitab-kitab itu tak wajib belajar. Dengan beria penuh nak pergi Jerusalem. Kenapa nak pergi Jerusalem? Aku nak belajar Injil. Yang kata. Yang kata belajar Injil. Ya, aku nak pergi ke apa? Aku nak pergi ke Baitul Maqdis, nak belajar Taurat. Yang kata. Tak wajib belajar. Dia tak wajib apa? Tapi Quran wajib belajar. Wajib faham, wajib amalkan, wajib kembangkan, dan wajib diperjuangkan ke Qurannya. Wajib belajar. Kenapa wajib belajar? Karena Quran itu bukan dalam bahasa-bahasa lain. Dia dalam itu ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada qala-qala. Kena baca ikut hukumnya. Itu Quran. Sebab kena belajar. Belajar Quran ni sepanjang hayat tu. Bukan sekali belajar tu masa dah 2 tu ngaji Quran itu tinggalkan dah. Kena belajar sampai padam. Sampai mati. Udah belajar tu kena faham. Udah faham Al-Quran baru kita faham Islam. Kalau tak faham Quran tu mana nak faham Islam? Sebab itu kena belajar. Baca Quran tu kena bersemak. Jangan seorang-seorang aja. Kalau seorang-seorang kita betul aja lah. Tak ada siapa menengok aja. Betul aja lah. Tak ada orang nak menengok kesalahan kita baca. Jadi biar bersemak. Ada yang pandai baca Quran tu, suruh dia semak. Kita baca. Udah tu, kena faham. Kena faham maknanya. Baca juga maknanya. Bukan baca Quran aja. Kalau baca Quran aja tak ada baca makna, siapa orang nyanyi Hindustan lah, nyanyi pandai, makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan, tapi tak tahu mana. Yahu janggali kahya apa kata? Tapi tak kata yang lain.
Saya pun tak tahu, orang lain pun tak tahu. Saya ceramah satu tempat tu ada orang Pakistan depan saya tu. Korbannya kebam tu. Janggut panjang tu. Saya punya ni, ya aku janggut kahai apa ti? Apa dia tak tuluk dia? Tanya pada dia. Dia penggiling kepala tak tahu. Itulah kalau baca Quran tak tahu makna. Bila baca baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Allah ya, dalam ajaran Al-Quran tu. Jadi baca dengan makna sekali. Mau kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Udah baca makna, dah faham makna, baru kita amalkan dalam hidup kita. Kerana dalam Quran tu ada suruhan, ada perintah, ada larangan. Ikut apa yang Allah cakap, ikut apa yang Allah perintahkan. Jangan buat apa yang Allah larang dan sebagainya. Itu Qurannya. Untuk pagi ini kita sambung lagi membaca bab Al-Quran Karim ya. Bagi saya kitab saya ini muka surat 208. Tuan-tuan saya tak tahu ya. Kita masih sambung lagi bab Quran ni. Tajuknya apa? Adab membaca Al-Quran. Panjang, tak habis lagi. Adab membaca Quran. Dan akhir sekali kita baca tu apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakal li apa? Liyad dabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Itu ayat yang kita baca dulu ya. Surah Sad. Jumpa ayat tu. Jelas ni ya. Jumpa ke tak jumpa? Ya Allah, jumpa pun tak apa, tak jumpa pun tak apa. Jumpa tak betul. Jumpa. Ada jumpa? Itulah kita baca dulu. Itulah kitab yang kami turunkan. Anzalnahu, kami turunkan dia kepadamu, ilaika, kepada kamu, dengan penuh keberkatan, supaya mereka memperhatikan keterangan-keterangannya dan supaya orang-orang yang mengerti dapat memikirkannya. Quran ini suruh kita fikir. Sebab tu Allah bagi otak. Allah bagi otak tu untuk berfikir. Kalau ada otak tak berfikir, sama dengan lembu. Lembu lagi banyak otaknya tapi tak boleh fikir. Ya. Ya? Iyalah, ini ulangnya. Sudah itulah kita baca dulu. Itu yang kau jelas ya. Betul sambung balik. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman ketika mengingkar setengah-setengah kaum, mencela mereka. Siapa yang ingkar, Allah cela. Allah marah. Allah murka kepada mereka. Disebabkan kelalaian mereka terhadap Al-Quran. Kalau tak ikut Quran, Allah murka, Allah marah, Allah tak suka. Firmannya apa? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mahu memerhatikan isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Komen itu terkunci dengan Quran, tak mau terima. Terkunci, tutup pintu, tak boleh nerima. Hati tu tak boleh nak menerima Quran. Walaupun Quran suruh dia tak nak buat, walaupun Quran larang dia buat juga. Itu hati dah tertutup. Ya. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah dah tutup hati-hati mereka. Allah dah tutup hati-hati mereka. Oh ya betul, udah baca. Last ni kita baca dulu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Lepas tu baca satu selai lagi ya. Itu jelas kita baca dulu ya. Pada 12 bulan 9 tahun 22. Betul? Itulah kita baca dulu ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu surah apa? Surah Yasin. Ya, artinya apa? Bersisihlah, artinya pindahlah kamu pada hari ini. Pindahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Surah Yasin ayat 59 ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini
Pindahlah kamu. Wahai orang-orang yang jahat, orang yang durhaka, orang yang buat maksiat. Mujrimin itu orang yang orang fasik, orang jahat. Surah Yasin. Ayat itu jumpa. Ada tak jumpa lagi? Jumpa dah. Pandai jaga kapal. Rendah. Ayat ini tuan-tuan dan perempuan, ada orang gunakannya untuk gaduh. No. Dia nak nombor orang gaduh. Wamtazu ya Allah ayyuhal mujrimun. Dah pindah semua. Mati orang tu. Ya, kalau dia yakin betul lah, kalau memang dia nak mati pun. Orang bergaduh di ayat ni tu. Siapa nak bergaduh ni berapa orang ni? Nak bergaduh tu apa aja? Nak tembus, sebelum tembus tu, wamtazu ya Allah ayyuhal mujrimun. Aja. Ya. InsyaAllah tumbang kan. Dia untuk bergaduh. Bukan suruh bergaduh ni. Ini nak ngaburkan ada orang gunakan ayat ni untuk bergaduh. Padahal dia apa? Suruh Allah suruh apa? Pindah kamu ke neraka. Wahai kamu tu orang jahat, buat maksiat, bila kamu mati kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu suruh pindah tu. Selain yang tersebut ini terdapat banyak lagi peristiwa-peristiwa yang serupa berlaku pada para salaf. Salaf saleh. Salaf saleh apa? Salafus saleh. Salaf saleh itu maksudnya tuan-tuan dan puan. Orang dulu-dulu yang majoritinya baik-baik. Itu salafus saleh. Sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Itu dipanggil apa? Salafus saleh. Sebut. Salafus saleh. Tak dengar sekali lagi. Salafus saleh. Artinya apa? Majoritinya baik-baik belaka. Kerana itu mengikut sabda Nabi. Kata Nabi apa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun ada kurun aku. Kurun tu berapa tahun? Kurun tu berapa tahun? 100 tahun. Sebaik-baik 1 tahun adalah 1 tahun zaman aku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Artinya 1 tahun lepas itu. Zaman Nabi 1 tahun. Kemudian 1 tahun lagi mengiringi kurunku. Artinya berapa tahun? 200 tahun. Summal ladzina yalunahum. Sekali lagi Nabi sebut. Dan kurun yang mengiringi kurunku. Artinya apa? 1 tahun lagi. Jadi zaman Nabi 1 tahun, lepas Nabi 1 tahun, lepas itu 1 tahun lagi. Maknanya 300 tahun. Kumpulan itu dipanggil salafus soleh. Orang dulu-dulu yang soleh-soleh. Jarang jumpa orang curi ketika itu. Perzinaan tak ada. Sikit no. Ada tapi sikit no. Orang tak semayang, tak jumpa ketika itu. Hari ini, zaman kita panggil apa? Halafut soleh. Tahu tak? Halafut soleh. Halaf tu orang kemudian. Halafut soleh. Soleh. Bukan soleh di kanan ni. To alif lam ha ya. Soleh. Halafut soleh. Sebut. Halafut soleh. Artinya orang yang hidup di zaman majoritinya jahat-jahat. Majoritinya orang di zaman ini jahat-jahat. Iya ke tak? Yang semayang apa? Berapa peratus yang semayang? Umat Islam. Pertama jemaah ada duk. Umat yang beriman hari ini seluruh dunia hanya 1/5 yang beriman. Hanya 1/5 saja manusia akhir zaman yang beriman. 4/5 tu kafir belaka. Sekarang ni antara yang beriman hanya 15% saja yang semayang. Yang lain tu semua nengok wayang. Jadi mana ramai? Mayang ke nengok wayang? Nengok wayang ramai. Mana lebih ramai? Orang yang berjihad di jalan Allah ke orang yang jahat? Orang yang jahat ramai. Mana tahu? Pergi penjara. Penjara tu ramai ke sikit orangnya? Sekali lagi, dalam penjara itu ramai ke sikit orangnya? Ramai. Mana tahu? Mana tahu? Saya tahu. Kerana saya ada pernah masuk penjara, tahu? Udah menengok. Apa salah ustaz masuk penjara? Saya masuk penjara bukan sebagai banduan, sebagai penceramah. Dijemput mereka masuk dalam untuk berceramah sempena Maulidur Rasul. Nak masuk tu punya kawalan ketat. Kamera tak boleh masuk, tape recorder tak boleh bawa, handphone tak boleh bawa. Begitu ketatnya punya kawalannya. Cek punya orang tu, jangan yang ada senjata dan sebagainya.
Bila masuk aja, ya Allah, dalam penjara itu mengonyot. Tahu apa mengonyot? Mengonyot tahu apa? Kenapa? Ramai. Berjembik. Menjulat jembik-jembik tu. Punya ramai. Itu kan. Yang pandai baca Quran pada. Sebelum saya ceramah tu ada upacara membaca surah ayat Quran. Dipanggil seseorang, qari jemputan. Saya ingat jemputan dari luar. Rupanya banduan. Punyalah suaranya sedap mendering-dering tu kan tahu. Sedap suaranya. Rupanya dia banduan. Itu dalam penjara ya. Nanti kan ramai orang jahat tu ramai orang baik. Dalam penjara tu orang masuk penjara tu orang jahat tu orang baik. Orang jahat. Ya. Kalau baik tak ada pun. Kalau semua orang baik, penjara tak ada orang, kosong penjaranya. Pegawai penjara tak ada kojel, goyang kaki je dia. Polis tak ada apa kojel, askar tak ada apa kojel. Kalau semua orang baik-baik mereka. Jadi, tapi yang ramai jahat. 4/5 daripada 10 tu kafir belaka. Semua masuk neraka belaka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong. Ya. Jadi mana yang ramai? Orang berjihad ke orang jahat? Orang jahat dia ramai. Mana yang ramai? Orang pakai purdah ke orang yang terdedah? Orang terdedah lagi ramai. Tapi sekarang ni banyak orang ramai orang pakai purdah. Kenapa? Kerana takut COVID-19. Saya pakai purdah apa? Takut COVID-19. Tapi itu bukan kerana nak menutup aurat. Tapi zaman Rasul, beliau katakan hampir semua wanita-wanitanya pakai purdah ya. Itu zaman apa? Zaman salafus salih. Lepas itu makan lama, makan kurang, makan lama, makan terdedah, makan lama, makan terbuka. Sampai sekarang ni sudah terbuka belakang. Pakai pula t-shirt. Ada tulis apa tu? Ya, t-shirt tulis apa? Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Kuis perdana pagi ni. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Kiss me, no problem. I got no problem. Ya, sekarang yang ramai apa tu lah. Lagi apa? Mana yang ramai? Yang warak ke yang wakra? Lagi, mana yang ramai? Warak ke wakra? Yang ramai yang wakra. Itu akhir zaman. Apa keluarnya zaman kita ni? Ya Allah, penat ngaburnya. Apa keluarnya zaman kita ni? Khalafut apa? Khalafut toleh. Toleh sebut, toleh. Khalafut toleh. Orang-orang yang kemudian yang ke majoritinya jahat. Majoriti jahat. Majoriti yang baik sikit je. Tengok ngaji berapa orang? Berapa peratus penduduk kawasan Taman Meru ni yang datang? Itu pun yang datang agak jauh pun tak ada. Orang Taman Meru pun tak datang. Orang kota jauh yang datang. Ya. Pasal majlis pengajian. Begitu juga di masjid di Surau, yang semayang, berapa peratus yang datang semayang? Yang ramai yang wayang. Alright. Itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bersisihlah, artinya pindah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Selain yang tersebut ini terdapat banyak lagi peristiwa-peristiwa yang serupa berlaku pada para salaf saleh. Itu salaf saleh ni ya. Seringkali pula perasaan takut dan hibah menguasai diri mereka ketika sedang membaca Al-Quran. Kerana mereka faham. Bila baca Quran takut, cerita azab neraka takut. Cerita seksa kubur takut. Malaikat-malaikat dalam neraka tu pula garang-garang, ganah-ganah, kasar-kasar. Takut. Banyak yang menangis baca Quran. Kita tengah baca Quran, gelak ketawa, kak. Pasal tak faham. Tapi sahabat-sahabat dulu, dia orang Arab. Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi dia faham tu, dia yang banyak menangis ni. Seringkali pula perasaan takut dan hibah menguasai diri mereka ketika sedang membaca Al-Quran. Sebab pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. SWT apa? Subhanahu wa taala. S tu subhanahu. W tu wa.
Ta'ala tu, ta'ti tu, ta'ala. Artinya apa? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Bukan tinggi atas pokoknya, tinggi tu apa dia? Darjat yang tinggi. Jadi, ya, itu subhanahu wa ta'ala. Apa arti subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, penat ajarnya. Mau kejap dia dah lupa. Apa arti subhanahu wa ta'ala? Maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala. Yang itu subhanahu wa ta'ala. Ta'ala tu tinggi tau. Subhanahu tu maha suci dia. Wa dan maha suci dia dan maha tinggi dia. Subhanahu wa ta'ala. Ya, amat mendalam. Kenapa pengertian mereka terhadap Allah amat mendalam. Dia tahu Allah tu maha berkuasa. Allah tu tak pernah lupa. Allah tu sentiasa nampak. Allah tu sentiasa dengar. Lepas tu mereka faham betul. Kenal betul dengan Allah. Kenal betul dengan Allah. Jadi mereka takut dengan Allah. Kita tak berapa kenal. Bila tak berapa kenal tak takut lah. Jadi mendalam ya. Dan fahaman mereka, fahaman serta penelitian mereka terhadap makna. Maknanya amat meluas. Mereka faham ayat Quran ya. Sehingga ada yang setengah-setengah mereka jatuh pengsan ketika membaca Al-Quran. Yang pengsan mana? Dia cerita tentang neraka tu. Cerita tentang azab-azab neraka tu. Malaikat-malaikat dalam neraka tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di dalam neraka tu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Dan mereka membuat apa saja yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Allah suruh bedah, apa buat mana? Bedah. Allah suruh balon, apa buat mana? Balon. Allah suruh perubuh, apa buat mana? Perubuh. Itu dalam neraka. Jadi ada yang baca itu dia faham tu, takut. Ngetok-ngetok dia. Ada yang pensan pada. Kerana terlalu takut. Kita dengar neraka, belak ketawa. Kak. Lepas tu tak faham. Kita ingat neraka ke apa agaknya. Udah masuk baru jerit-pekik ya. Dah masuk dalam neraka tu. Baru jerit-pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya api neraka. Bila nak yakin, bila nak tengok semua yakin kita. Dahsyatnya. Absarna. Dahsyatnya apinya. Api tu kena besi habis, cair besi tu. Api neraka tu kena kayu habis, rentung kayu tu. Api neraka tu kena badan manusia habis, jadi habuk badan manusia tu. Hebatnya. Lagi apa? Wa sami'na. Apa tu wa sami'na? Ya Allah. Samun apa ni? Samak apa ni? Samak. Ya Allah, dia ngaji tauhid ke mana? Samak artinya apa? Dengar. Bukan mendengar tak betul. Dengar. Allah dengar tak? Tuan-tuan dan perempuan, Allah dengar ke tak? Dengar. Kita ngumpat orang Allah dengar tak? Kita mengeji orang lain Allah dengar tak? Kita menjarut Allah dengar tak? Jadi kalau kita tahu Allah tu dengar je, berani ke nak menjarut? Berani ke nak mengadu domba? Berani ke nak ngumpat orang? Itu ya. Tu sami' ya. Wa sami'na, dan kami dah dengar. Jerit pekiknya, aduh, onjai. Induk bertolok nanggung kan. Dengar dah ya. Ayo, tu mana kan? Ayah, mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Mana tu kan? Kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Buat apa? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Nak beramal dengan amalan yang soleh. Nak semayang ikut Islam, nak puasa ikut Islam, nak berpakaian ikut Islam, nak nikah kahwin ikut Islam, nak berjuang cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam. Baru nak amal solehan. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar. Sekarang ni tak berapa yakin. Itu yang lalu lagi ngumpat orang lagi tu. Lalu lagi nari lagi. Lalu lagi apa? Minum benda-benda yang haram pun minum lagi. Makan yang haram pun makan lagi. Rasuah terima lagi. Maksudnya tak yakin benar-benar.
Bila dah masuk baru yakin. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin ya Allah. Ya? Itu dia. Sahabat-sahabat dulu banyak yang pengsan. Faham serta penelitian mereka terhadap maknanya amat meluas sekali. Sehingga ada yang setengah mereka jatuh pengsan ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarnya. Ada orang yang baca, dia dengar, dia pengsan semuanya. Kita dengar je dah, tapi tak faham. Bila tak faham, nongin aja lah. Padahal Allah kata apa? Kunu qiradatan khasiin. Kita menyongongin ka. Padahal apa artinya? Jadilah kamu buruk yang henek. Kita pun ka. Kan tak faham? Walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang besar. Kita ka. Kita punya azab tu benda. Padahal tak faham. Siapa kalau faham? Pengsan semuanya. Ada setengah mereka sampai mati pun ada. Pengsan terus mati. Yang betul-betul menghayati Al-Quran, terus mati tu. Pengsan-pengsan terus mati. Cerita-cerita seumpama ini memang telah masyhur di sekitar mereka. Di kalangan mereka tu masyhur cerita orang mati bila dengar Al-Quran, pengsan dengar Al-Quran, mengeltar dengar Al-Quran. Sebut nama Allah pun apa? Sebut nama Allah apa? Menggeletar jiwanya, bergoncang jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, iaitu mereka orang yang beriman tu apabila disebut nama Allah menggetar jiwanya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami bertambah lagi iman mereka. Itu orang yang beriman pada zaman itu. Kita ni entah beriman tu beriman lah, tapi taraf iman kita tu macam mana? Sampai terasa ke tak? Ataupun hanya iman ilmu saja. Iman ada 5 peringkat, tuan-tuan dan puan. Yang pertama namanya iman taklid. T-A-Q-L-I-D. Taklid. Iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Iman tiru-tiru. Itu iman taklid namanya. Yang kedua namanya iman ilmu. Iman ilmu terasa layak masuk syurga. Tapi kalau setakat ilmu aja, iman itu hanya di otak, tak sampai ke hati. Faham ni? Dia hanya tahu tapi tak terasa. Tahu benda itu wajib tapi tak terasa nak buatnya. Tahu benda itu haram, tak terasa untuk meninggalkannya. Itu iman ilmu namanya. Dia terdedah dengan tipu daya syaitan, terdedah dengan tipu daya hawa nafsu. Jadi orang iman ilmu tu masuk neraka dulu. Sudah habis dosa yang dalam neraka, kerana dia ada iman, dia dapat masuk syurga. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Angkat lah. Lain masuk syurga juga. Kenapa tak nak angkat tangan? Tak nak masuk neraka. Ini orang iman ilmu tu masuk neraka dulu. Akhirnya dah baru dapat masuk syurga. Yang ketiga, ini masuk syurga, tak masuk neraka. Iman ayan namanya. Ayan, ya alif nun, ayan. Bukan ayan ya, ayan. Ayan tu dah nampak betul. Kalau perkataan ain, pluralnya ayan. Iman ayan tu dah terasa kehebatan Allah Ta'ala, terasa takut dengan neraka, terasa gairah nakkan syurga. Iman ayan dah terasa di hati. Iaitu yang tadi tu. Bila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Itu allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu mereka-mereka apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Itu iman ayan, terasa penuh dah mati. Sebut neraka, betul takut. Sebut syurga, melejeh dari ayat dia, gairah nakkan syurga tu. Sebut bidadari, nak benar rasanya. Kita sebut bidadari kita tak ada rasa apa-apa. Maksudnya iman tak sampai kepada tahap terasa. Hanya ada pengetahuan aja. Setakat ilmu aja, terasa tak ada. Ini terasa di hati. Jadi orang ini masuk syurga, tak masuk neraka. Nak kata tak? Masuk syurga, tak masuk neraka. Nak kata tak? Siapa tak nak kata? Dia dapat masuk syurga. Cuma kerana dia ada harta-harta yang halal, dia lambat masuk syurganya. Iman ayat ni lambat sikit masuk syurga ni. Kenapa? Dia memiliki harta-harta yang halal. Bila ada harta apa buat?
Apa Allah buat tentang harta tu? Allah akan hisab. Allah akan cek. Jadi cek kita memakan masa yang lama. Nah, sebab itu tuan-tuan dan puan, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Dulu orang miskin tu masuk syurga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang bertakwa. Kenapa? Orang kaya yang bertakwa tu akan dicek. Semua akan dicek. Rumah kamu ada berapa? Tokar kamu ada berapa? Baju kamu ada berapa? Seluar kamu ada berapa? Sorban kamu ada berapa? Telekung kamu ada berapa? Cek satu-satu. Orang miskin, apa nak cek tak ada? Apa tak ada? Itu maksud juga 500 tahun dahulu daripada orang kaya yang bertakwa. Padahal itu dua-dua takwa tu, orang kaya tu bertakwa, orang miskin bertakwa. Tapi dulu orang miskin tu masuk syurga berapa kali? Berapa lama? 500 tahun. Akhirat ni tuan-tuan, bukan dunia tau. 500 tahun akhirat. Banding dengan dunia, kira tak 500 kali 1000 kali 365. Berapa? Itu dia. Itu iman ayat namanya. Yang keempat, iman hak, itu iman para sahabat. Iman hak, iman para sahabat, iman Sayyidina Umar, iman Sayyidina Ali, iman Sayyidina Osman, iman Sayyidina Abu Bakar. Itu iman hak ya. Mereka ni masuk syurga tanpa hisab, tak ada cek. Terus masuk syurga. Abu Bakar tu iman mana? Bila diminta sumbangan untuk perang Tabuk, berapa baginya? Abu Bakar bila minta sumbangan untuk peperangan Tabuk, apa dia baginya? Seluruh hartanya dibaginya. Bila ditanya apa yang tinggal lagi pada kamu wahai Abu Bakar, jawabnya cukup bagi Allah dan Rasul. Kita tak cari mana duit paling kecil ya. Duit walaupun maya duit api je yang bagi. Kuning je mana. Itu saya lah, bukan tuan-tuan perempuan ya. Jadi Abu Bakar semua harta bagi yang jalan Allah. Sebab itu mereka tu masuk syurga tanpa hisab. Umar separuh daripada hartanya bagi yang jalan Allah. Ali tak ada apa harta. Dia memang kehidupan dia apa kenanya, apa tak ada. Osman 1/3 hartanya disembah jalan Allah. Kan itu mereka tu sungguh-sungguh beriman. Itu khulafa ar-rasyidin ya. Jadi masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, iman rasul-rasul. Ini tak ada kita. Siapa rasul angkat tangan? Mana rasul angkat tangan? Ada wanita yang rasul dah? Tak ada. Jadi 5 peringkat. Hafal kita ni 5 peringkat iman. Yang pertama, iman taklid. Sebut taklid. Yang kedua, iman ilmu. Yang ketiga, iman ayat. Yang keempat, iman hak. Yang kelima, iman haqiqah. Sebut betul, haqiqah. Bukan akikah. Akikah tu boleh lembu, boleh kobar. Ini haqiqah. Iman rasul-rasul. Iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman Nabi Musa, iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Ismail, iman jenis itu. Bayangkan Ibrahim tu baru jumpa anak. Baru jumpa dengan anaknya Ismail tu. Tengah berkasih sayang, tengah berpeluk, tiba-tiba mimpi Allah memerintahkan dia suruh nyembelih anaknya. Rasa ke tak? Lalu tak? Kalau kita lalu kan? Tapi Nabi Ibrahim lalu tak? Lalu ya. Nabi Ismail pun juga baru jumpa dengan ayahnya. Baru bermesra-mesra, bermanja-manja dengan Allah. Tiba-tiba dapat berita dari ayah bahawa dia mimpi Allah memerintahkan dia supaya menyembelih dia. Lalu tak kalau kita? Kalau saya jadi Nabi Ismail, datang ayah saya ngabarkan, aku nak nyembelih kamu, Allah perintah aku untuk naga. Apa sebabnya? Ayah saya masa kecil ayah biarkan saya, tak bagi tanggung saya secara hidup, tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi pakaian. Tiba-tiba dah usaha nak nyembelih saya. Ini nak kalau saya lah. Tapi apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Ya awati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insya Allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Itu Nabi Ismail. Itu iman itulah. Dia ikut je perintah Allah, tak kira apa yang berlaku pada diri dia, tak penting. Yang penting dia dapat taat kepada Allah SWT. Itu imannya, iman Nabi-Nabi dan Rasulullah. Bukan sekadar masuk syurga tanpa hisab, terus dia masuk syurga ya.
Kita yang mana? Kita yang mana? Jangan yang pertama dah lah ya. Yang pertama tu tak sah lagi tau. Tapi agak-agak saya yang kedua ni. Iman ilmu aja. Tahu tapi tak terasa. Tahu semayang tu wajib tapi lambat-lambat semayangnya. Tahu puasa tu wajib tapi rasa-rasa tak seronok aja puasa kan. Kalau sampai tak puasa tak ada iman namanya dah ya. Tahu menutup aurat tu wajib tapi ada masanya nyemur kain petang dada juga. Bukan perempuan yang mudah dia menolak mati kat saya. Bukan perempuan yang lain tempat lain. Ada. Jadi iman kita ni yang paling selamat, yang nak selamat betul-betul paling kurang tapi selamat siapa? Iman ayat kan? Paling kurang imannya tapi yang selamat iman ayat. Tak masuk neraka. Okeylah tu. Lambat-lambat lah tengah masuk syurga ni. Alright, baca Quran dulu. Baca balik teks ni kan. Mana ke dia? Mana dia? Allah amat mendalam dan fahaman serta penelitian mereka terhadap makna-maknanya amat meluas sekali. Sehingga ada setengah mereka yang pengsan, jatuh pengsan ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarnya. Ada setengah mereka sampai mati. Cerita-cerita seumpama ini memang telah masyhur di sekitar mereka, di kalangan mereka. Moga-moga Tuhan mencucurkan rahmat-Nya ke atas roh-roh mereka. Tidak ada rahmat. Kita ni tidak kita nak rahmat Allah. Buat apa? Rahmat Allah buat apa? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga. Kerana kita boleh masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat yang mimpi masuk syurga. Jadi kita tidak rahmat Allah. Tidak kerana Allah kena berkat dulu. Apa saja yang Allah anugerah kepada kita berkat. Allah bagi mata, berkatkan mata tu. Tengok benda yang Allah redha tu. Allah bagi telinga, berkatkan telinga tu. Dengar apa benda yang Allah redha saja. Jangan dengar orang mengumpat, jangan dengar orang madu domba, jangan dengar orang carut dan sebagainya. Hendakkan Allah rahmati lidah kita, berkatkan lidah tu dulu. Sebut yang baik-baik aja. Apa yang baik-baik? Dia contoh sebutan yang baik-baik apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimah yang kata Nabi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Jadi gunakan lidah tu. Bila kita selalu zikir dengan Allah betul, maka Allah akan bagi rahmat. Bila kita dapat rahmat, barulah layak masuk ke dalam syurga ya. Itu dia. Itu nak berkat tadi ya. Jadi mencucur rahmat ke atas roh-roh mereka dan dan diberinya kita manfaat dengan berkat mereka. Mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, kaki berkat, perut berkat, kemaluan pun berkat. Semua dapat pahala tu. Mata dapat pahala, telinga dapat pahala, lidah dapat pahala, tangan dapat pahala. Lagi apa? Kaki dapat pahala, perut pun dapat pahala. Apa yang masuk dalam perut tu semua yang halal dan suci aja. Dan kemaluan dapat pahala. Hanya dia melihara kemaluan dia untuk pasangan-pasangan dia aja. Dan sebagainya. Baik, apabila anda membaca Al-Quran, maka hendaklah anda teliti, fahamkan dan renungkan tiap-tiap ayat Al-Quran. Jangan baca begitu aja. Kalau baca begitu tak tahu mana, siapa dia nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai tapi mana tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan lah. Cel Mary, Sate Hai Mary, hati apa ni? Tahu? Sampai tahu hati yang kabur lah. Apa hati? Yang saya tahu cerita gajah je. Lain tak tahu. Jadi kena baca juga maknanya. Sebab itu kita baca Quran tu baca juga tafsirnya. Ada makna sebelahnya. Sekarang ni bukan payah belajar bahasa Arab pun. Makna ada. Bila kita baca, tengok makna apa. Contoh tadi saya baca tadi. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu cari maknanya. Oh, ini maknanya rupanya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut Islam, rugi.
Kemudian baca kita jumpa ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tengok mana? Tengok ini apa maknanya? Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagiku. Ini apa maknanya? Baru kita sedar Islam sudah sempurna. Islam sudah komplit. Islam sudah penuh. Tak ada lagi apa yang tertinggal dalam Islam. Semua ada. Hiburan ada dalam Islam. Sekali lagi, hiburan ada dalam Islam. Pendidikan ada dalam Islam. Perjuangan ada dalam Islam. Nikah kahwin ada dalam Islam. Perniagaan ada dalam Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Apa yang tak ada kita bawa semua. Jadi kalau semua kita kena ikut Islam. Karena tadi dah kita baca ayat, kalau tak ikut Islam jadi rugi. Kalau ikut Islam baru tidak rugi ya. Itu nak mana baru kita faham, baru kita bertindak dengannya. Ya. Bila bertindak sesuai dengan Islam. Allah terima ke tak? Baru kita dapat mengerjakan yang sebenarnya je ya. Kalau tak tahu mana nak amalkan. Nak berkat je. Apabila anda membaca Al-Quran maka hendaklah anda teliti, fahamkan dan renungkan atas setiap ayat Al-Quran. Perhatikan setiap ayat yang mengandungi perintah-perintah. Ada ayat mengenai perintah kutiba tu perintah tu. Kutiba alaikumussalam, kutiba alaikumusiyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Dan sebagainya. Itu perintah tu, suruh tu. Bila ada la tu apa? La tu apa? Tanda apa? Larangan. La taqrabuz zina fa innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Dan sebagainya. Wala taqulur riba. Jangan kamu makan riba dan sebagainya. Itu larangannya. Ada perintah, ada larangan. Dalam Quran tahu begitu ya. Atau larangan-larangannya, janji-janjinya, janji baik ada janji jahat. Dan Quran ada tak janji baik? Ada tak Allah berjanji baik dalam Quran? Ada. Contoh, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lagi apa janji Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus. Nak kata tak? Itu Allah janji tu. Lagi apa? Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dan ya Allah, jadi baik. Ada yang jahat? Ada. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu jadi apa? Jadi jahat. Kemudian makanan dan neraka model Allah khabar. La akiluna min syajarin min zaqum famaliuna minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Jadi jahat. Apa itu katanya? Tengok mana tu? Ini mana yang punya ya? Makanan mereka di dalam syurga itu ialah dalam syurga pula, dalam neraka. Makanan mereka di dalam neraka itu ialah buah-buahan dari pokok zakum. Pokoknya pokok zakum. Buah ni buah apa? Ya Allah, pokok zakum buah apa? Buah zakum lah. Ya Allah. Pokok durian buah apa? Pokok manggis buah apa? Pokok rambutan buah apa? Pokok zakum buah zakum lah. Buah yang berduri. Sudah berduri panas pula tu. Pahit pula tu. La'akiluna min sadarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Buah zakum tu. Ada ke pokok lain buah lain?
Ada ke pokok lain, buah lain? Ada. Pokoknya kabung, buahnya apa? Kantor. Begini ni pagi ni. Nah, tapi buah zakum tu, pokok zakum lah ya. Bila makan habis, penuh pokoknya, hancur pokok tu. Tadi pokok dalam tu, hancur belakang. Elok balik, makan lagi. Elok balik, makan ya. Begitulah buah zakum ya. Betul dah harga, minum dulu. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman mereka ialah daripada air timah yang mendidih. Air timah tu kan nama orang nama timah. Air timah tu logam tu, dicayurkan tu minum dia. Itu namanya hamim. Menggelegak. Ya, fasyaribuna syurbal him. Minumlah mereka dengan air yang panas tu, yang menggelegak tu, seperti minumnya seekor kaldai. Kaldai minum macam mana? Gong. Itu kaldai minumnya. Itu minuman dalam neraka, makanan dalam neraka. Itu janji jahat. Ya. Itu janji jahat kan? Allah janji jahat bagi mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Ya. Jadi jangan kita terpedaya dengan kata-kata mana syaitan dan hawa nafsu ya. Jadi itu sebab kena faham maknanya. Quran tu kena faham makna dia. Kemudian udah baca tu, sesudah itu hendaklah anda perhatikan dirimu pula. Adakah telah patuh dengan perintah itu dan telah menjauhi larangan-larangannya pula. Adakah kamu dah patuh dengan perintah Allah? Semayang dah buat ke? Puasa dah buat ke? Zakat dah beri ke? Itu patuh perintah Allah ya. Dan meninggalkan larangan-larangan. Adakah kamu berzina? Adakah kamu mencuri? Adakah kamu minum arak dan sebagainya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, taubat. Taubat dan buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Ada peluang lagi. Sebelum matahari terbit di mana? Dari barat. Ada lagi peluang. There is still time for to repent. Ya. Ada masa lagi untuk apa? Untuk taubat. Untuk menyatakan kesalahan kita, untuk membetulkan apa yang kita telah buat salah. Jadi itu ikut betul ya. Jadi ikut perintahnya, patuh dengan perintah itu dan telah menjauhi larangannya pula. Adakah anda percaya dan yakin dengan janji Tuhan serta ancamannya? Yakin dengan janji Tuhan, orang kufur dan maksiat dia akan masuk neraka. Dalam kubur kena seksa lagi. Yang sebenarnya dalam dunia ni pun Allah dah ada seksa ya. Allah bagi dia rasa tak cukup aja dalam dunia ni. Tamak. Rasa tak cukup itu yang rasuah terima, nipu orang kerana rasa tak cukup, tak rasa cukup. Allah tak bagi dia sifat qanaah. Kalau Allah bantu, Allah bagi dia rasa sifat qanaah. Rasa cukup kenapa ada. Jadi orang yang cukup tu tak ada rasuah. Tak ada mencuri, tak ada merompak, tak ada nipu orang dan sebagainya. Kerana dia ada rasa cukup dengan apa yang Allah anugerah kepada dia. Itu dalam dunia ni dia dapat anugerah dari Allah. Bagi orang yang derhaka, dalam dunia ni pun jiwa tak tenang, nak meto aja kodenya, keluh kesah aja, tak cukup aja panjang. Yang ini tak cukup. Lalu buat rasuah lah. Kerana di dunia lagi diseksa oleh Allah. Dekat nak mati esok seksa lagi. Sakit mati yang bersangatan. Dia nampak rupa malaikat maut dengan rupa yang sebenarnya, rupa dia sebenarnya. Kemudian dia nampak tempat yang dalam neraka, api yang menjulang-julang. Malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, yang kasar-kasar, nampak semua tu. Itu belum mati lagi tu. Kemudian dia masuk ke api neraka dalam kubur. Bangkit besok, diseksa lagi. Dirupakan Allah seperti binatang yang perangai diamal dalam dunia ni, bangkit dari kubur. Ada yang bangkit seperti serigala, ada yang bangkit seperti rimau, ada yang bangkit seperti ular. Sampai tak kan? Tapi kalau ahli syurga, dia bangkit juga. Tapi seperti apa? Ahli syurga bangkit seperti apa? Seperti manusia biasalah. Kalau ada lelaki secantik Nabi Yusuf, kalau perempuan secantik Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Itu janji Allah ni baik tu. Kalau janji jahat tu. Kemudian dari kubur ke padang mahsyar
ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut, ada yang jalan atas kepala apa dia. Dari kubur tu pergi perang Aisyah. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah jalan atas kepala itu? Kaifa ya Rasulullah? Kata dia Rasulullah, kenapa pada Aisyah, jangan kamu bayangkan hal dunia ni. Dalam dunia ni memang tak logik. Jalan atas kepala. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu jawapan Nabi. Rupa-rupanya dalam dunia ni pun ada orang kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Ada tak? Ada ke tak? Ada satu tarian tu kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Apa namanya? Breakdown. Pandai. Banyak yang hafal. Nampak? Dia memang tak hafal. Orang sini banyak hafal. Itu bangkit dari kubur. Kemudian di pada masyarakat diseksa lagi. Matahari berapa jauh dari kepala? Berapa jauh matahari dari kepala? Sejengkal. Peluhnya macam mana? Ada orang peluh hat betih, ada orang peluh hat lutut, ada orang peluh hat paha, ada orang peluh hat pinggang, ada orang peluh hat leher. Tahu mana leher? Mana leher? Tengkuk. Ada orang peluh hat hidung, ada orang apa pun. Ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Baca satu buku namanya, satu kitab namanya apa? 40 hadis penawar hati. Ada dalam itu satu hadis yang Rasulullah menceritakan orang yang di padang mahsyar tu. Jadi mana di padang mahsyar kena seksa? Lebih-lebih di dalam neraka lagi diseksa ya. Itu kalau kita faham itu, takkan kita berani melakukan maksiat. Adakah anda percaya dan yakin dengan janji Tuhan serta ancamannya? Jika memang ada, maka segeralah memuji Tuhan. Kalau ada lah kawan-kawan kaya-kaya nanti segera-segera dia puji Allah. Ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab betul-betul. Ingat hamdah, 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 hamdah saja. Apa benda yang hamdah, hamdah? Sebab betul. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi kalau nak sambung. Ada Alhamdulillah, tak nampak. Alhamdulillah, tak nampak. Alhamdulillah. Betul-betul. Ini dah hamdah, hamdah, hamdah. Benda entah. Kerana sebab betul-betul. Puji Allah tu kena puji betul-betul. Dengan hati sekali. Pujilah Tuhanmu. Jika memang ada, maka segeralah memuji Tuhan dan mensyukurnya. Mensyukurinya. Syukur kepada Allah. Allah jadikan kita. Mujur Allah jadikan kita. Manusia. Syukurlah. Kalau tak, tak ada kita pun. Kalau Allah tak nak jadikan kita, ada tak kita? Tak ada. Dijadikan kita orang Melayu pula tu, syukur lagi. Kerana orang Melayu ni baik. Tak ada sebaik orang Melayu tau. Orang hina orang Melayu dia nyerongin je, tak ada buat apa-apa ya. Orang hina Islam pun dia nyerongin je. Baik orang Melayu. Lagi bersyukur apa? Kita diberi iman dan Islam. Lagi kena syukur kerana kita dapat iman dan Islam. Kalau tidak macam? Kalau tidak macam? Kalau kita tak dapat iman dan Islam, apa agama kita? Hindu. Kerana sebelum kita terima Islam, kita ada buat agama Hindu. Pernah ada tanah Melayu ni dikuasai oleh orang Melayu yang beragama Hindu? Ada tak? Ada. Ada satu kerajaan di dekat Beruas tu, dipanggil Langka Suka. Orang Melayu belakang tu. Dekat Beruas tu banyak peninggalan ada situ. Koil pun masih ada, patung-patung masih tinggal tu. Itu orang Melayu tu. Beragama Hindu. Sekarang ni ada tak orang Melayu beragama Hindu? Sekarang ni, on this day ada tak? Ada lagi. Di mana? Di Bali. Di Bali tu orang Melayu beragama Hindu. Kalau kita masih Hindu sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang ajar kejap ni siapa namanya? Govinda Raju. Yang depan saya ni apa namanya sini ni? Parimala Dewi. Dan sebagainya. Lakshmi. Mujur lah. Pakaiannya berapa itu kan? Kalau Hindu pakaiannya macam mana? Panjang sari tu. Dari sini ke pintu ada. Panjang. Berbelit. Perut nampak juga. Itu mujur lah kita dapat iman dan Islam. Syukur dia. Itu syukur dia. Ya. Dan mensyukurinya kerana dengan yang demikian itu berlaku dengan taufik dan pertolongannya. Allah tolong kita baru dibagi kita iman, dibagi kita Islam. Dapat kita mengenal Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh itu hendaklah anda selalu rajin dan bergiat, dan jangan sekali-kali anda cuai dan lalai. Lalai apa? Lalai daripada membaca Al-Quran. Jangan lalai. Tetapi jika anda mendapat dirimu tidak patuh dengan perintah Tuhan dan tidak menjauhi larangannya, tidak kukuh keyakinanmu dengan janji Tuhan serta ancamannya, maka segeralah hendak apa? Segeralah hendaknya anda memohon keampunan kepada Allah, kepada Tuhan, memohon keampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya dengan kerana dari kelalaianmu. Kita lalai, segera bertaubat kepada Allah. Lalai itu apa? Lalai daripada mengerti Allah lah. Lalai daripada semayang, lalai daripada puasa Ramadan, lalai daripada zakat dan sebagainya. Jadi taubat kepada Allah. Kalau taubat, Allah janji apa? Allah janjikan syurga. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Janji Allah tu. Apabila kamu taubat sebenarnya, pangkai ayat apa? Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampunkan dosa-dosa kamu, memaafkan kesalahan-kesalahan kamu, dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah bagi orang taubat. Jadi taubatlah. Lepas semayang tu, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahalazim. Dan seterusnya. Taubat kepada Allah Taala. Jangan lepas salam bal, lepas salam bal, lepas salam bal. Apa bal? Kumbat. Ada orang betul lepas salam bal. Sekarang masih ada. Saya arang tengok satu orang tu nak negur tak sempat, dia dah cabut. Tak dan imam berkali tempat duduk, dia dah cabut dah. Padahal apa hukumnya? Apa hukumnya dia berkali tempat duduk sebelum imam berkali? Makruh. Tunggu imam tu berkali. Kalau nak berkali pun tunggu imam tu berkali baru dia boleh berkali. Kalau tak makruh. Makruh tu apa? Jui aja lebih jui ada makruh kan haram, makruh je ya. Betul tak? Apa kata makruh? Allah benci. Cuma tak dihukum, itu je. Kalau Allah benci, malaikat suka ke? Rasul suka ke? Sahabat-sahabat suka ke? Wali-wali Allah suka ke? Cuba rasa kalau semua orang di kota raja ni bencikan kita macam saya datang ke kota raja semua bencikan saya. Sim bencikan saya. Timah bencikan saya. Limah bencikan saya. Manak bencikan saya. Hamzah bencikan saya. Macam menderita tak? Tegur tak nyaut. Bagi salam tak jawab. Nak minjam tak bagi nama. Tapi tak ada marah, dia benci aja. Menderita ke tak? Begitulah orang selalu buat yang makruh tu, mendatangkan kebencian Allah Taala. Kalau Allah benci, malaikat pun benci, wali-wali Allah pun benci, rasul-rasul pun benci, sahabat-sahabat pun benci. Menderita tak? Cuma tidak dihukum, itu aja. Tidak diseksa. Tapi Allah benci. Jadi dengan nanti jangan sonok-sonok jinak-jinak benda yang makruh-makruh tu. Jangan cuik haji alah makruh kan haram. Makruh aja. Padahal yang makruh tidak Allah benci. Allah tak suka yang makruh-makruh tu. Allah suka yang sunat-sunat saja. Yang wajib tu kena buatlah ya. Itu dia ya. Kemudian tengok apa dia. Jadi kalau ada buat salah, ya, minta ampun dengan Tuhan, bertaubat kepadanya dari kelalaianmu. Sesudah itu hendaklah anda berazam. Berazam itu apa? Bertekad. Bercita-cita betul, dia berazam. Hendaklah anda berazam untuk mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Lepas ini buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dan cuba hidupkan perasaan yakin dengan janji Allah dan ancamannya sekuat yang mungkin. Yakin betul. Jangan udah masuk baru yakin. Udah masuk dalam neraka baru yakin. Tak guna dah. Sekarang ni yakin. Kalau udah masuk tu memang yakin pun. Apa kata Allah?
latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ada pernah dengar ayat ni? Latarawunnal jahim, kamu akan diperlihatkan besok di akhirat dengan neraka namanya jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan penuh yakin. Ketika itu ada faedah lagi tak? Masa itu dah nampak neraka jahim tu baru yakin. Ada faedah kan? Yang ada faedah sekarang ni, now. Ya, sebelum kita padam, yakin bahawa neraka tu dahsyat sungguh, tak lalu kita kan? Itu tak kan? Jadi sebelum matahari terbit dari barat, sebelum Israfil tiup sampai kala, kena yakin betul. Betul, kuatkan iman tu. Nak kuatkan iman tu ada 3 cara. 3 cara nak kuat iman. Tak betul tak? Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli artinya buang sifat-sifat mazmumah. Buang sifat hasad dengki, buang sifat kedekut, buang sifat bakhil, buang sifat riak, buang sifat ujub, buang sifat takabur. Itu namanya takhalli. Udah buang sifat mazmumah tu, gantikan pula dengan sifat mahmudah, sifat baik. Gantikan dengan syukur, gantikan dengan redha, gantikan dengan sabar, gantikan dengan taubat dan sebagainya. Itu namanya takhalli. Tadi kha ni ha takhalli. Bila ada takhalli dan takhalli, baru Allah bagi dia tajalli. Tajalli itu apa? Rasa. Rasa kehebatan Allah Ta'ala, rasa kesempurnaan Allah Ta'ala, rasa kekuasaan Allah Ta'ala. Itu tiga tu ya. Namanya apa? Takhalli, lagi apa? Dapat apa? Bila ada takhalli dan takhalli dapat apa? Tajalli. Itu cara nak muatkan iman ya. Baru terasa. Tapi nak buang dari sebab mazmumah tu. Ngajuh ni senang je, nak buang tu senang. Ngajuh senang. Ngatuk ke bibi atas bibi bawah je senang je. Tapi betul-betul nak menghilangkan hasad boleh kan? Boleh lah, tapi susah ya. Nak menghilangkan kedekut senang kan? Payah. Nak menghilangkan riak senang kan? Nak menghilangkan ujub senang kan? Ya. Nyebutnya senang lah, tapi nak betul-betul mengamal ni payah. Demikian pula jika anda sedang membaca ayat-ayat Quran mengenai tauhid. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah, menyatakan Allah itu esa, tunggal, menunggalkan Allah, tauhidnya. Mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah dan mensucikannya. Allah itu suci. Apa dia suci? Tidak ada apa-apa kekurangan, tidak ada apa-apa kelemahan, tidak ada apa-apa kepincangan. Allah itu perfect, sempurna ya? Itu suci, mensucikan Allah. Itu yang disebut subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kita mensucikan Allah tu. Maha suci Allah dari sebarang kekurangan, maha suci Allah dari sebarang kelemahan, maha suci Allah dari sebarang pencemaran. Itu kita sebut subhanallah ya? Ataupun ayat-ayat yang menyebut sifat-sifatnya yang mulia. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, Allah itu maha melihat, itu yang sifat Allah yang mulia. Dan nama-nama yang baik-baik, seperti menyebut nama-nama dalam Al-Quran tu, 99 nama tu dipanggil Asmaul Husna. Itu nama yang baik-baik. Atau Asmaul Husna. Hendaklah berhenti sejenak. Jangan apa je, jangan sebut dia. Maksud berhenti sejenak. Bayangkan, fikirkan Allah itu sifatnya apa? Al-Ghafur, Al-Syakir, ataupun apa? Al-Wadud dan sebagainya. Sifat Allah ya. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salam sampai habis. Bacakan tiap satu makna ya. Perhatikan. Cek betul-betul. Hendaklah dia berhenti sejenak untuk memperhatikan apa-apa yang terkandung di dalamnya daripada makna-makna yang besar dan kemuliaan serta kesempurnaannya. Temannya tu rusak. Penting kesempurnaan siapa? Kesempurnaan Allah yang tinggi, agar anda merasakan keesaan, merasakan hanya Allah saja yang wajib disembah, hanya Allah saja yang wajib ditakuti, hanya Allah saja yang wajib ditaati, hanya Allah saja yang wajib kita tunduk kepadanya, hanya kepada Allah kita berserah diri. Itu dia, itu keesaan ya.
hanya merasa betul keesaan, kesucian, kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala dalam batinmu. Bukan sebut je, hati pun kena terasa. Ini bukan senang dia, ngaji orang senang. Tapi nak merahsiakan betul dalam hati tu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Itu satu perkara yang lain. Dan di batin ya. Kesucian, kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala di dalam batinmu, terasa di hati. Jika anda membaca ayat-ayat yang menyebut tentang sifat-sifat para mukmin dan para solehin dari hamba Allah Ta'ala, di mana diterangkan sekaligus akhlak-akhlak mereka yang terpuji, seperti akhlak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, akhlak para sahabat. Mereka terpuji. Maka kita nak jadikan mereka sebagai contohlah. Maka hendaklah anda meneliti dan memerhatikannya dengan penuh minat, supaya bercita-cita untuk bersifat dan berkelakuan seumpama itu. Kita pun nak ikut para sahabat, nak ikut Rasul-Rasul, nak ikut Nabi-Nabi. Lebih-lebih lagi kita kena ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ni Allah suruh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Kena ikut Rasulullah, mayang ikut Rasulullah, nikah kahwin ikut Rasulullah, didik anak ikut Rasulullah, pemurahnya kena ikut Rasulullah, penyayangnya kena ikut Rasulullah, ibadahnya kena ikut Rasulullah. Kena ikut itu, kerana dia contoh yang terbaik. Jika anda membaca sikit lagi, dia setengah habis ya. Jika anda membaca ayat-ayat yang menyebut tentang sifat-sifat para mukmin dan para solehin dan hamba-hamba Allah Ta'ala, di mana diterangkan sekaligus akhlak-akhlak mereka yang terpuji, maka hendaklah anda meneliti dan memerhatikannya dengan penuh minat, seraya bercita-cita untuk bersifat dengan berkelakuan seumpama itu. Kita kena ikut Abu Bakar As-Siddiq, pemurahnya, kena ikut Ali, kasihnya kepada Rasulullah, kena ikut Osman, kena ikut siapa lagi? Umar dan sebagainya. Jika anda membaca ayat-ayat yang menyebut tentang musuh-musuh Allah siapa? Seperti Fir'aun, Namrud, Abu Lahab dan sebagainya, itu musuh Allah dari kaum kafir dan munafik sejak Allah menubah, di mana diterangkan pula sifat-sifat dan kelakuan mereka yang buruk, maka hendaklah anda meneliti dan memerhatikan dirimu. Apakah anda sendiri sama berperangai seumpama itu? Kamu serupa tak dengan Abu Lahab? Kamu serupa dengan Abu Jahal? Kamu serupa tak dengan Abdullah bin Ubay? Serupa, kalau serupa, buang ya, jangan ikut. Agar anda merasa insaf, lalu mengikis dirimu dari sifat-sifat yang buruk itu. Jangan ikut, jangan buat. Serta terus menerus bertaubat kepada Allah Ta'ala, supaya dia tidak murka, supaya Allah tak ada murka, tak marah kita. Tidak murka lalu menurunkan azab. Kalau dia murka, azab dia dapat. Dan seksanya ke atasmu, seperti yang diturun ke atas kaum-kaum yang tersebut. Turun pada kaum Ad, turun pada kaum Samud dan sebagainya. Demikianlah seterusnya, hendaklah anda meneliti dan memerhatikan tiap-tiap ayat Al-Quran menurut keadaannya yang munasabah. Kerana ayat-ayat Al-Quran itu banyak mempunyai berbagai-bagai cabang dan bahagian. Di antaranya ayat-ayat yang mengandungi ilmu pengetahuan yang luas, yang tidak ada had dan batasannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata? Ma farrazanna, ya apa? Satu kata. Tak apa nampak. Ma farrazanna fil kitab min syai'. Surah apa? Al-An'am ayat 38. Artinya apa? Tidakkah kami alpakan? Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran tadi. Tak ada, Allah tak pernah alpa, tak pernah lalai, tak pernah lepas pandang. Dan firman-Nya lagi, wa nazzalna 'alaikal kitabi. Nabi apa? Betul.
Nabiyan. Nabiyana bukan nabiyan. Tabiyan ya. Tibyan. Ha? Tibyanan likulli syai' ya. Saya bukan hafal ayat ni. Surah An-Nahl ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu adalah sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu. Itu ayat Quran dua tadi. Surah An-Nahl, lagi satu datang tadi surah An-An'am. Kemudian apa kata Nabi pula? Hadisnya. Inna likulli ayatin zahra wa batna wa jadda wa muttala wa muttala. Ya, wa muttala. Bahwasanya bagi setiap ayat Al-Quran itu ada maknanya. Apa ayat Quran itu ada makna dia? Yang lahir dan maknanya yang batin. Ada yang lahir, ada yang batin ya. Ada yang terbatas dan ada yang luas. Ada yang terbatas, ada yang luas. Ada yang luas tu tak tertinggal ya. Yang terbatas tu ada had. Itu ayat Quran ya. Alright, akan datang kita akan membaca Al-Quran dengan tertil. Itu Allah perintah ya. Warattil Quran tartila. Sebab itu baca Quran ni biar betul-betul. Jangan salah baca. Kalau salah baca berdosa. Sebab saya baca Quran tu kalau salah khabar. Kalau tidak tuan-tuan tahu tak khabar berdosa. Mati kan nampak lo 80 tahun mati betul lah. Bukan hafal pun. Tapi kalau hafal, nengok beda action ni macamnya. Kalau hafal. Alright. Itulah pembacaan kita pagi ini insya-Allah ya. Akan datang kita membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan cara berlagu, cara nom macam mana akan datang berarti ya. Minggu depan ya, insya-Allah. Kalau ada, kalau tak ada tak ada. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Jam pun dah cukup 10.30 ya. Dah cukup dah mula daripada 9 lebih tadi. Berhenti 10.30. Sebelum saya tutup, jangan kembunan, ada siapa-siapa nak bangkang. Nanti dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Khabar lah bang. No objection. Ataupun objection overruled. Ada siapa-siapa nak tanya? Sila. Kuat sikit tanya pekak tau. Sila. Memang semayang ni susah. Padahal kalau ikut logiknya tak ada susah semayang. Kalau ikut logik memang ada susah semayang. Tapi Allah kata innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ianya ada satu yang besar. Kabirah itu besar. Semayang itu sesuatu yang besar kecuali mereka yang khusyuk. Yang khusyuk tu ialah istiqamah. Dia biasa semayang. Macam tuan-tuan dan puan-puan dah biasa semayang, tak ada teruk lagi ya. Nak main zuhur tak ada teruk, nak main asar tak ada teruk, nak main subuh tak ada teruk. Kerana dah biasa. Itu khasyi. Sudah khusyuk. Memang susah semayang ni. Itu saya kata tadi. Mengikut kajian-kajian, hanya 15% saja umat yang beriman yang semayang. Yang ramai ni yang wayang. Semayang ni hanya 15% saja. 85% kau jadi yang wayang saja ya. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan orang yang wayang kau jadi ya. Kita masuk dalam golongan orang yang semayang. Ya. Padahal semayang tu bukan teruk mana. Bukan macam Rasulullah semayang. Rasulullah dia semayang sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai terjatuh mana. Sampai terduduk. Punya lama berdirinya. Terduduk. Ditegur oleh Aisyah. Yang kamu susah-susah mana ya Rasulullah. Kenapa? Kenapa kamu menjadi ahli syurga? Lembut je jawab Rasulullah kepada Aisyah. Ya, apa kata? Afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba-hamba Allah yang syukur? Terdiam Aisyah nama itu ya. Baik. Lagi apa? Lagipun semayang tu bukan mahal harganya. Berapa duit semayang? Model nak semayang berapa duit? Baju Melayu 30 ringgit. Kain katakanlah 20 ringgit baru 50 ringgit. Kepiah RM5 baru RM35. Hendakkan peri tunggu orang balik dalam Mekah dapat kepiah peri.
Telkom berapa dia harganya? Habis-habis RM50 yang rendah-rendah tu. Ya. Yang mahal lagi tu katakanlah 100 tu mahal nol tu ya. Jadi maknanya semayang tu patutnya tak ada teruk. Tak boleh, sepatutnya dia tak jadi tiang agama. Semayang tu tak ada jadi tiang agama. Tapi Allah kata semayang tu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Artinya orang meninggalkan semayang itu peroboh agama, perosak agama, musuh agama, musuh Allah. Siapa musuh Allah tu? Kadang-kadang anak-anak kita, musuh Allah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita, musuh Allah. Kadang-kadang cucu-cucu kita, musuh Allah. Kadang-kadang suami-suami kita, bersuami ke musuh Allah. Jadi benih kepada anak-anak kita. Pokoknya benih musuh Allah dapat. Okey, lagi? Habis. 2 kali. Habis. 3 kali. Habis. 4 kali. Habis. 5 kali. Habis lagi. Jadi sekian dulu. Minta maaf dari Ustaz Syakir ya, makan masih sikit. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.